semua. Nama saya Divartini Subramaniam daripada kumpulan 2. Ahli kumpulannya adalah Rupani Parmasivam, Sumita Panirselvam, Divya Lakshmi Subramaniam, Premalata Muniyandi, Sundaravelu Sengganan, dan saya Divartini Subramaniam. Tajuknya adalah Isu dan Cabaran ICT terhadap Etika Masyarakat Malaysia. Definisi ICT, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Pendidikan adalah penting supaya Malaysia dapat menjadi sebuah negara maju dan mempunyai ekonomi berdasarkan pengetahuan. Objektif dalam tajuk ini adalah memahami cabaran teknologi maklumat, implikasi ICT, dan langkah-langkah. Cabaran teknologi maklumat dan komunikasi. Cabaran pertama, penyebaran fitnah dan gosip. Kemudahan melalui ICT sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT adalah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Fitnah mudah disebarkan melalui laman sosial dan media lain seperti WhatsApp, Twitter, Instagram dan sebagainya, terutamanya di musim pilihan raya. Hal ini mencabar etika dan tata susila hidup bermasyarakat dan negara. Cabaran kedua, perkembangan ICT telah mewujudkan ramai generasi yang mahir dalam dunia teknologi sehanda yang menyalahgunakan kemahiran tersebut. Sebagai contoh, pihak berkuasa tempatan, polis dan agensi yang terlibat mendapati pelakunya penyalahgunaan pusat internet sebagai pusat berjudi. Permainan video yang berorientasikan judi ini mendapat perhatian di kalangan orang dewasa dan anak-anak remaja. Oleh yang demikian, kegiatan perjudian ini menjadi cabaran dalam mewujudkan masyarakat yang beretika mulia. Cabaran ketiganya adalah aktiviti penipuan. Penipuan dalam bentuk kewangan ini semakin berluas dan semakin ramai mangsanya. Penipuan yang bermotifkan kewangan ini dilakukan dengan banyak cara. Sebagai contoh, tawaran hadiah tertentu kepada seorang itu akan dipilih berdasarkan sesuatu sebab seperti alamat, email dan cabutan pertua melalui pilihan rambangan. Kesimpulannya, Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur mestilah melengkapkan masyarakat dengan standard etika yang cemerlang bagi melayari alam cyber yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Generasi muda akan menjadi harapan besar negara dengan adanya keterusan dan ketulusan dalam zaman cyber ini. Maka masyarakat akan lebih beruntung dan sejahtera. Dengan ini, tiada lagi unsur yang boleh merosakkan dan menghancurkan keutuhan masyarakat yang menyebarkan melalui jaringan maya yang akan diakses oleh manusia sejahat. Salam sejahtera. Nama saya Divartini Subramaniam daripada BOA. Nombor materinya adalah 422100831. Kami daripada kumpulan 2 dalam pengaitan etika dan beradaban. Tajuk yang dipilihnya adalah Isu dan Cabaran ICT terhadap Etika Masyarakat Malaysia. Pendapatan saya daripada kerja khususnya adalah saya tidak akan aktif dalam media sosial dan tidak pernah membuat video animasi. Namun dalam kerja khusus ini saya akan mendapat kerja untuk membuat video animasi. Pada masa itu saya akan kelang kabut dan tidak tahu, jadi masa itu saya akan mencari dalam Google tentang bagaimanakah membuat video animasi.
Pada masa itu, saya dapat sesuatu solution untuk membuat video tu, aplikasi Animaker untuk membuat video. Dengan itu, saya boleh tahu kita tidak tahu sesuatu, kita perlu cari dan meninjau. Kaedah itu tidak akan menemui kita. Pendapatan keduanya adalah banyak cabaran dalam ICT. Salah satu cabarannya adalah penipuan. Spesifiknya adalah penipuan kewangan. Penipuan kewangan ini adalah banyak berlaku dalam Malaysia. So, money scam. We have to aware. Ini ayat ni adalah spesifik dalam sesuatu app tu. So, kita kena jaga diri daripada sesuatu link yang dihantarkan daripada seseorang yang scam orang tu. Kita kena jaga. Jangan tekan link tu yang you tak pernah jumpa tu SMS. Jangan tekan. So, be aware. Jagakan diri daripada scam. Terima kasih. Sejahtera. Saya dari kumpulan 2. Nama saya ialah Premlata Ana Perempuan Muniandi. Pendapatan saya daripada kerja khusus ini adalah projek video ini bertemakan kombinasi infografik dan animasi yang bertajukan tentang isu dan cabaran ICT dalam etika masyarakat Malaysia. Video ini akan menerangkan secara ringkas tentang definisi ICT, cabaran dan kesan ICT terhadap kemerosatan etika dalam kalangan masyarakat Malaysia. Infografik animasi dikenali juga sebagai animated infografik. Infografik jenis ini digunakan pada media audio video seperti televisyen atau YouTube. Infografik animasi boleh disediakan dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang nampak lebih kompleks. Kemajuan ICT ini telah mendatangkan banyak manfaat kepada individu, masyarakat dan negara. Sesuatu perkara yang dicipta atau diwujudkan tentu sekali mendatangkan kebaikan serta keburukan. Perkara yang baik tentu sekali lebih mendatangkan faedah atau kepentingan kepada pengguna. Begitu jugalah dengan ICT. Kemajuan ICT telah menyumbang dalam meningkatkan pengurus dan pentadbiran negara ke arah lebih sistematik dan teratur. Segala urusan baik kerajaan maupun swasta dapat dipercepat melalui kemajuan ICT. Keadaan ini bukan sahaja menjimatkan masa, bahkan tenaga dan wang kerajaan serta rakyat sendiri. Kegunaan ICT sememangnya cukup mendewasakan Malaysia. Pentadbiran negara dan swasta menjadi lebih cepat dan cekap, dan ini Malaysia akan lebih cepat mencapai wawasannya dan mencipta nama di persada dunia ini. Terima kasih. Saudara dan rakan-rakan sekalian, nama saya Rubini dari Universiti Selangor yang sedang membuat ijazah sarjana muda dalam perakaunan. Dalam video ini, saya ingin membentang pendapat saya terhadap video informasi yang kami membuat. Sebagai individu yang menggunakan ICT, hendaklah tahu peraturan dan etika kegunaan alat telekomunikasi dan teknologinya. Daripada Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998, iaitu salah satu akta sebelum menggunakan alat telekomunikasi atau teknologinya, supaya setiap individu tahu apa yang boleh dan tidak boleh melakukan di mana-mana situasinya. Langkah ini akan juga menyelesaikan atau at least mengurangkan masalah gosip negatif, lepas tu aktiviti perjudian dan aktiviti penipuan dalam bentuk kewangan yang seperti dinyatakan di dalam video tadi. Selain itu, ini merupakan kali pertama saya membuatkan video informasi dan animasi. Peluang ini juga telah membantukan saya mengembangkan pengetahuan saya dalam pendidikan video animasi. Itu sahaja pendapat saya. Sekian, terima kasih.
Dalam video ini terdapat 3 cabaran ICT iaitu penyebaran fitnah dan gosip, aktiviti penipuan dan aktiviti perjudian. Apa yang saya fahami tentang cabaran-cabaran ini ialah penyebaran fitnah dan gosip merupakan fitnah yang mudah berlaku dalam era teknologi komunikasi moden sekarang. Kemudahan khidmat pesan ringkas atau dikenali sebagai SMS, WhatsApp, Instagram serta email membolehkan mereka melakukan penyebaran maklumat dengan mudah, cepat dan meluas. Penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan untuk memburukkan, memalukan dan menjatuhkan pihak-pihak yang lain. Cabaran seterusnya adalah aktiviti perjudian. Ramai generasi muda menyalahgunakan ICT terutamanya dalam permainan video yang berorientasikan perjudian. Kegiatan perjudian oleh generasi muda yang mempunyai sikap tabak dapat mengatasi segala-galanya sehingga sanggup menghabiskan masa mereka untuk berjudi dan menjejaskan kerja serta tanggungjawab terhadap keluarga dan diri sendirinya. Cabaran terakhir adalah aktiviti penipuan. Dalam ICT, semakin ramai orang yang menjadi mangsa kepada penipuan dalam bentuk kewangan di media sosial. Mangsa penipuan di internet mengalami kerugian wang ringgit sehingga ratusan ribu kini di negara kita. Bukan itu sahaja, warga tua juga turut menjadi sasaran kepada kes penipuan kerana mereka mudah terpengaruh dan kurang celik dengan penggunaan gadget atau teknologi pada masa kini. Seterusnya adalah sumbangan ICT kepada masyarakat dan negara. ICT telah menyumbang dan meningkatkan pengurusan dan pentadbiran negara ke arah yang lebih sistematik dan teratur. Segala urusan baik kerajaan maupun swasta dapat dipercepat melalui kemajuan ICT. Keadaan ini bukan sahaja menyimakkan masa, bahkan tenaga dan wang kerajaan serta rakyat tersendiri. Selain daripada itu, ICT juga dapat melahirkan masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Kesimpulannya, ICT merupakan realiti kehidupan masyarakat pada masa kini yang juga sering kali disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Oleh itu, ICT perlu dipelajari dan dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat dan negara. Dengan ini, ICT perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia pada masa hadapan khususnya di Malaysia. Selamat sejahtera. Pendapatan saya melalui tugasan adalah saya mendapat tahu bahawa ICT bukan hanya membawa kebaikan untuk masyarakat, tapi ada juga memberikan cabaran kepada masyarakat. Saya harap kerajaan akan mengambil langkah yang drastik untuk mengatasi masalah ini melalui mengetatkan penggunaan internet dan laman web yang berbahaya. Selain itu, setiap individu perlu berhati-hati dengan teknologi yang semakin maju ini. Janganlah mendedahkan butiran peribadi kepada orang yang tidak dikenali atau mana-mana media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Kita perlu berhati-hati dan mengelakkan diri kita daripada ditipu. Sekian, terima kasih. Nama saya Dira Rashima Anapapa Subramanian. Melalui projek ini, saya dapat meningkatkan kefahaman saya terhadap cara membuat video animasi ini dengan lebih kreatif dan inovatif. ICT memainkan peranan yang penting dalam negara dan masyarakat. Sumbangan ICT kepada masyarakat ialah ICT telah menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Melalui perkembangan ICT ini, masyarakat negara ini tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di dalam dan di luar negara. Hal ini berlaku kerana maklumat ini disalurkan amat pantas dengan adanya ICT. Selain itu, kemajuan ICT banyak menyumbang kepada negara, antaranya dari segi keamanan dan keselamatan negara. Kes dirangkaian yang semakin berluasa di negara Malaysia dapat diatasi dengan bantuan ICT. Kamera litar bertutup banyak digunakan di kawasan seperti bank, lapangan terbang dan pasar raya. Dengan kemajuan ICT, keselamatan negara dapat dipelihara dan kehidupan rakyat juga tidak terancam.